Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Aisyah Malisa Yohanis dalam Dunia 11 Pagi. Kira-kira 106 juta rakyat Jepun hari ini akan keluar mengundi dalam pilihan raya umum bagi memilih 465 ahli Dewan Perwakilan. Seramai 1,051 calon daripada pelbagai parti menawarkan diri untuk bertanding. Perdana Menteri Fumio Kishida menaruh harapan untuk meraih kemenangan sulungnya sebagai pemimpin Parti Demokratik Liberal LDP. Kishida memimpin LDP sebulan lalu apabila Yoshihide Suga meletak jawatan sebagai Perdana Menteri setahun selepas menduduki jawatan itu. Ia susulan rakyat Jepun kurang berpuas hati dengan pentadbiran Suga terutama dalam menangani krisis COVID-19. Kishida dalam kempennya menawarkan paket rangsangan ekonomi baharu bernilai puluhan trilion yen bagi mengatasi kesan pandemik terhadap ekonomi Jepun. Amerika Syarikat dan Kesatuan Eropah EU bersetuju untuk menaikkan tarif ke atas import barangan keluli dan aluminium. Perkembangan itu sekaligus menamatkan pertikaian yang menjejaskan hubungan perdagangan kedua-dua pihak sejak bekas Presiden Donald Trump mengenakan levy barangan 3 tahun lalu. Perkara mengenainya diumumkan oleh Setiausaha Perdagangan Gina Raimondo. Katanya persetujuan tersebut membenarkan jumlah terhad keluli dan aluminium EU memasuki Amerika tanpa sebarang tarif. Hari terakhir sidang kemuncak G20 Rom, pemimpin 20 ekonomi terbesar dunia menyahut gesaan untuk melanjutkan pelepasan hutang bagi negara-negara miskin selain berikrar untuk menyalurkan vaksin COVID-19 kepada 70% penduduk dunia menjelang pertengahan 2022. Pemimpin juga mencapai kesepakatan dalam mengurangkan kadar cukai minimum global ke atas keuntungan firma perniagaan besar. Itali selaku tuan rumah meletakkan kesihatan dan ekonomi sebagai agenda utama sidang pada hari pertama mesyuarat. Hari ini perbincangan diteruskan mengenai agenda lebih besar iaitu perubahan iklim. Dalam pada itu, semua mata kini tertumpu kepada komitmen G20 mengenai perubahan iklim. Ini menjelang persidangan perubahan iklim Pertubuhan Bangsa Bersatu COP26 Glasgow yang membuka tirainya hari ini. Kumpulan tersebut mengeluarkan hampir 80% daripada pelepasan karbon. Ikrar mereka untuk memberi rangsangan yang sangat bermakna pada COP26. Tetapi kajian menunjukkan G20 dijangka gagal mencapai hasrat mengekalkan pemanasan global kepada 1.5 darjah Celsius melebihi paras pra-industri. COP26 berlangsung hingga 12 November. Dalam pada itu, beratus-ratus aktivis dari seluruh dunia berhimpun di Glasgow menggesa pemimpin dunia bertindak terhadap ketidaktentuan iklim global. Penganjur menjangkakan bantahan terbesar itu akan menghimpunkan sehingga 100,000 peserta. Terdahulu penunjuk perasaan berarak melalui pusat bandar terbesar Scotland itu dengan membawa spanduk dengan slogan bertindak bukan kata-kata serta hentikan bahan api fosil. Sekurang-kurangnya 12 orang awam terbunuh dalam serangan bom kereta berhampiran lapangan terbang di Aden, ibu negara sementara Yaman. Seorang pegawai keselamatan kanan Yaman bagaimanapun berkata punca letupan masih belum diketahui. Letupan itu berlaku hampir 3 minggu selepas 6 orang maut dalam serangan terhadap sebuah kereta yang menyasarkan Gubernur Aden. Pentadbiran Yaman yang mendapat pengiktirafan antarabangsa telah berpindah ke Aden dari ibu negara asal Sana'a pada 2014 yang dirampas Houthi. Bola sepak Liga Perdana Inggeris selepas dikritik hebat ketika kekalahan 0-5 kepada Liverpool minggu lalu, Ole Gunnar Solskjaer kembali membawa Manchester United ke landasan sebenar. Awal pagi tadi, United bangkit mengalahkan Tottenham 3-0 sekaligus mengejar kedudukan 4 teratas. Liverpool pula gagal meneruskan rentak kemenangan apabila diikat seri 2-2 oleh Brighton. Keputusan itu mengukuhkan kedudukan Chelsea di persada Liga dengan 25 mata, 3 mata mengatasi The Reds di tempat kedua. Ini selepas The Blues menundukkan Newcastle 3-0 di James Park. Manakala juara bertahan Manchester City dikejutkan dengan kekalahan 0-2 kepada Crystal Palace untuk kekal di tangga ketiga. Beralih ke saingan La Liga Spanyol, Real Madrid mengambil alih kedudukan selaku pendahulu selepas menewaskan Elche 2-1. Kedua-dua gol dijaringkan oleh Vini Junior.
Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Fadil Osman dari Pusat Berita RTM. COVID-19 masih belum reda. Terus amalkan norma baharu dan patuh kepada SOP. Assalamualaikum dan salam sejahtera.